Kata Imam Nawawi, wal afdalu an yakuna abyadaini jadidaini au nazifaini. Dalam syarah pun ada jadidaini wa illa famaghsulain. Kain ihram itu afdalnya yang baru, kasut pun yang baru. Kalau dia tak mampu untuk dapatkan yang baru, barulah yang lama tapi yang telah dibasuh. Faham? Tengok urutan dia tu. Wa illa famaghsulaini. Kalau tak ada yang baru, famaghsulaini, yang dibasuh dengan bersih. Okey, seterusnya. Kemudian solat. Kemudian solat 2 rakaat. Jadi solat 2 rakaat sunat ihram. Thumma ba'da fi'lihi ma dzakarnahu yusalli rak'ataini yanwi bihima sunnatal ihram. Duduk. Yaqra'u fihi ma ba'da al-Fatihati qul ya ayyuhal kafirun. Baca apa dalam sembahyang sunat ihram? Pertama baca qul ya, yang kedua baca qul huwallah, ataupun dipanggil membaca 2 surah Ikhlas. Fa in kana hunaka masjidun, kalau di tempat miqat itu ada masjid. Sekarang ni semua ada masjid, Ji'ranah ada masjid, Hudaybiyah ada masjid, maka sembahyang di dalam masjid lebih afdal. Fa in ahrama fi waqti faridatin. Jadi sembahyang sunat ihram ini, dia adalah sembahyang yang ghairu maksudah. Dengan erti kata, dia boleh masuk dalam sembahyang lain. Jadi kalau contohnya dia datang tu kebetulan orang baru mula nak sembahyang zuhur, lalu dia sembahyang zuhur, maka sembahyang zuhur itu sudah cukup untuk jadi sembahyang sunat ihram. Faham? Sudah cukup. Macam tahiyatul masjid, kita datang, orang dah mula sembahyang, maka sembahyang fardu yang kita buat itu boleh dikira sebagai sembahyang tahiyatul masjid. Sama juga di sini. Jadi fa in ahrama fi waqti faridatin fa sallaha aghnathu an rak'atayil ihram walau sallahuma munfaridataini 'anil faridah kana afdal. Tapi kalau asing lagi bagus. Fa in kana al-ihramu fi waqti karahati shalah thumma yusallihima 'ala al-asah lam yusallihima 'ala al-asah wa yustahabbu an yuakhira al-ihram ila khuruj waqti karahah li yusallihima. Ini pembahasan masalah sembahyang sunat ihram dalam waktu haram. Dia biasanya berlaku macam ni. Jadi jemaah datang daripada Madinah, bertolak sebelum zuhur misalnya. Jadi bila mereka sampai ke Bir Ali, sembahyang zuhur, sembahyang asar, jamak takdim. Ini nak menuju ke Mekah 700 km, 500 km. Jadi bila dah selesai sembahyang asar, maknanya mereka berada dalam waktu haram. Waktu haram yang bahagian mana, iaitu telah sembahyang asar, walaupun jamak takdim kan. Jadi untuk itu jemaah tak boleh sembahyang sunat ihram, sebab mereka berada dalam waktu haram. Ataupun jemaah dia nak buat umrah daripada Tan'im, dia lepas sembahyang asar dekat Masjidil Haram,
ambil teksi, kita pergi ke Tan'im untuk pergi ihram sana, buat umrah. Jadi untuk mereka ni tidaklah dibolehkan dan dibenarkan untuk sembahyang sunat ihram. Faham tak? Jadi apa boleh buat? Kalau nak juga melaksanakan sembahyang sunat ihram, janganlah pergi ihram pada waktu lepas asar ataupun pada waktu lepas subuh. Pergilah waktu sebelum tu, ataupun pergilah waktu lepas yang lain lah. Kalau pergi pada waktu-waktu yang haram tadi, maka tidak boleh melaksanakan sembahyang sunat ihram. Dia ada khilaf sebenarnya dalam mazhab Syafi'i, adakah sembahyang sunat ihram ini sembahyang yang sabab dia mutaqaddim ataupun mutaakhir. Muktamad dia adalah jenis sabab yang mutaakhir. Taakhir. Sebab apa nak sembahyang sunat ni? Sebab akan melaksanakan ihram. Sebab dia datang kemudian. Semua solat yang sababnya mutaakhir tak boleh buat dalam waktu yang haram. Cuma jemaah yang buat jamak takdim tadi di Zulhulaifah ataupun di Bir Ali, sebenarnya sembahyang Zuhur Asar yang dia buat tu dah cukup menjadikannya sembahyang sunat ihram. Dia tak perlu dah sembahyang sunat ihram asing. Faham tak? Tadi yang disebutkan bahawasanya kalau dia sembahyang sunat ihram, kalau dia sembahyang fardu, itu sudah cukup, memadai. Maka tak berbangkitlah untuk mereka nak buat pula, walaupun melakukannya secara asing itu lebih afdal. Tapi dalam situasi mereka berdepan dengan waktu yang haram, maka jadikanlah sembahyang fardu itu sebagai sembahyang sunat ihram. Faham? Kenapa sembahyang sunat ihram ini dia bukan sunat maksudah? Adalah kerana maksud daripada sembahyang sunat ihram ni adalah sebelum kamu ihram sembahyang. Sembahyang apa pun tak apa. Jadi contohnya dia datang masjid Aisyah tu, dia sembahyang duha. Jadi sembahyang duha itu dia niatkan sekali sembahyang sunat ihram, maka boleh memadai. Jadi lepas sembahyang duha dia tak perlu sembahyang asing pula, sembahyang sunat ihram. Kerana maksudnya adalah mengerjakan solat sebelum melakukan ihram. Seterusnya Imam Bukhari Muslim meriwayatkan sebuah hadis bahawasanya Nabi SAW berihram dengan sehelai izar dan ridha. Bas summal afdalu, baca matan, baca syarak sekali. Summal afdalu ayyuhaima. Ini berkaitan dengan bilakah. Tadi di manakah waktunya, di manakah ni apa ni? Tadi tu di manakah melaksanakan sembahyang sunat ihram? Di masjid lebih afdal. Kemudian ni bilakah, ini khilaf yang ma'ruf. Yang belajar dalam Mishkat telah menemui perbahasan ni. Dalam bab haji kita khilaf dengan mazhab Hanafi sekitar rajihnya, bilakah waktu paling afdal untuk ihram? Kita dah habis main sunat ni. Mazhab Hanafi mentarjihkan afdalnya adalah selepas mayang terus niat. Mazhab Syafi'i apabila kenderaan mula bergerak. Bahkan dalam mazhab Syafi'i juga ada qaul seperti yang rajih dalam mazhab Hanafi, iaitu afdalnya selepas seusai salat. Baca an yuhrima idan ba'athat bihi rahilatu ay istawat qa'imatan ila tariqihi. Bila dia naik atas bah tu, belum lagi. Bila bah dia mula bergerak, waktu itu mula berihram dan bertalbiyah. Itu yang kadang jadi lupa tu, yang saya cerita itu. Dia tunggu pemandu lama, dia duduk atas bas, lepas tu dia tertidur ataupun dia koyak. Jadi bas bergerak, dia khayal sehinggalah bas itu masuk semula ke tanah haram, sedangkan dia belum lagi ihram umrah. Umrah ni kena buat dalam tanah halal kan. Dah kena bayar dam pula, atau kena patah balik ke tanah halal. Idzan ba'asat, bila mula imba'as, bergerak oleh kenderaannya, au tawajjaha,
أو توجه للطريق. Ini kalau dia berjalan kaki, dia pergi ke tanah halal tu jalan kaki, bila dia dah mula menuju ke arah tanah haram, maka ketika itulah dia mula melakukan niat. Au tawajjah li tariqihi masyian. روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم لم يهل حتى انبعثت به دابته. Ini dalil kita. ورواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أهللنا أن نحرم إذا توجهنا. Jelas. Ini khilaf masyhur, khilaf besar juga. وفي قول يحرم عقب الصلاة جالسا. Duduk tu lepas je bagi salam, niat terus, talbiyah terus. Annahu روى الترمذي رحمه الله عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج حين فرغ من ركعتيه وقال حديث حسن. Terus tengok Imam Nawawi sebut dalam idah tentang masalah ni. As-sadisatu idza shalla ahramahu fil afdali min waqti al-ihrami qawlani li Syafi'i. Memang ada dua qaul Imam Syafi'i. Ini khilaf bainal qawlain. Ahaduhuma al-afdalu an yuhrima 'aqiba as-salah wa huwa jalisun, wa thani an yuhrima idza ibtada'a as-sayra rakiban kana aw mashyan. Wa hadha huwa as-sahih. Faqad thabata fihi ahaditsu muttafaqun 'ala sihhatiha wal hadithul warid bil awwali fihi dha'fun. Ini antara wajah kita tidak menggunakan hadis yang menyatakan Nabi berniat itu usai daripada solat. Imam Nawawi menyatakan ada dha'f. Wa yustahabbu an yastaqbil al-qiblata 'inda al-ihram. Inda al-ihram. Wa amma al-makki, orang Mekah. Orang Mekah. Jadi orang Mekah ni seperti yang kita sebut semalam, jemaah Malaysia akan berihram secara tamattu'. Jadi umrah akan dibuat di miqat Qarnul Manazil atau kapal terbang kalau masuk terus ke Jeddah. Dan untuk haji nanti adalah apabila jemaah mula bergerak pergi ke Arafah pada hari ke-8. Jadi untuk orang yang Mekah ni di mana pula mereka akan ihram? Sebab mereka bukan ihram di miqat, di tempat-tempat ni mereka ihram daripada Mekah. Jadi daripada mana untuk orang yang daripada Mekah? Wa ammal makkiyu fa in qulna al-afdalu an yuhrima min babi dari shalla rak'atayn fi baitihi thumma yuhrimu ala babihi thumma yadkhulu al-masjidah wa yatufu thumma yakhruj. Wa in qulna yuhrimu lamma dakhala al-masjidah wa tafa thumma shalla rak'atayn thumma yuhrimu qariban min al-bait. Dia ada khilaf. Untuk kita ihram ni hari ke-8 nak pergi ke Arafah, bas dah tunggu. Dia ada nombor. Nombor itu akan dipegang nanti masuk Arafah, keluar Arafah, masuk Muzdalifah, semua nombor sama. Nombor apa bas saya? Nombor 55. Jadi dia tunggulah bas dia. Jadi bas jadi jemaah akan mula bertolak seawal siang 8. Seawal siang. Daripada bila pas Zuhur kot dah mula pergi dah. Sebab bas banyak kan. Dan waktu tu bas saya tu kira bas yang lambat lah. Waktu kita bertolak hampir isyak lah. Orang lain semua dah tak ada dah. Baru pergi lewat. Kira sampai tu Arafah tu dah penuh. Jadi ihram bagi jemaah yang akan pergi haji pada hari ke-8, ihram mereka adalah di Mekah. Kerana miqat bagi orang Mekah adalah Mekah. Cuma ada khilaf.
afdalnya kita ihram itu daripada pintu rumah ataupun ihram itu daripada masjid. Pendapat yang muktamadnya, afdalnya ihram daripada pintu rumah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya untuk jemaah ni mereka akan ihram daripada pintu hotel. Jadi jemaah akan beratur tunggu bas sampai untuk bawa pergi ke Arafah. Daripada pintu. Jadi bila bas dah sampai, keluar je daripada pintu, maka pembimbing tu akan ajar untuk ihram, niat. Kemudian akan mula talbiyah. Dan bas menuju ke Arafah yang letaknya luar daripada Mekah. Jadi Arafah ni terletak di tanah halal. Muzdalifah tanah haram. Okey. Begitu yang dinyatakan di sini. InsyaAllah baca. Jadi bila sudah ihram, duduk. Bila sudah ihram maka mulalah bertalbiyah. Bila sudah ihram maka mulalah bertalbiyah. Disunatkan memperbanyakkan talbiyah. Hi bila sebut hi maksudnya lelaki. Bihaitsu jangan kuat sangat sampai keluar nak tekak, mudaratkan diri. Kuatlah supaya adanya syiar fi dawami khususnya bila berubah-ubah keadaan. Bila ada keadaan baru saja, maka masuk keadaan baru tu kita talbiyah. Contohnya dia kata seperti rukub, naik kenderaan, baca talbiyah. Nanti nak turun pula, talbiyah. Naik bukit, keadaan baru, talbiyah. Turun pula, talbiyah. Itu yang dimaksudkan taghayyuril ahwal. Kemudian fi dzalika kembali kepada apa? Taghayyuril ahwal. Maka hukum sunat pada berubah-ubahnya keadaan itu adalah lebih-lebih lagi berbanding selain daripada waktu itu. Baca. Tapi biasa jemaah ni dia jos masa mula-mula je lah. Lepas tu dia mindset. Kemudian dia malu. Jemaah Malaysia ni pemalu. Kalau kita pergi dekat sa'i ke, dekat tawaf ke, ada bunyi kuat kan, orang bertalbiyah. Bukan bertalbiyah lah, tawaf mana ada talbiyah, baca doa. Baca doa tu jemaah yang kuat ni, jemaah Bangladesh, Indonesia, India, sebab dia baca berjemaah. Dia ada dia punya pembimbing dia dan baca sambut ramai-ramai. Dan jemaah, jadi kita suka kalau tawaf tu masuk dalam jemaah tu. Sebab suara dia kuat kan. Suara dia kuat, jadi kita dapat feel. Sebenarnya tak ditutup pun kuat untuk baca doa tu. Tapi dia tujuan baca kuat supaya jemaah dia yang lain dengar dan boleh ikut. Satu maslahat dia, bukan semua tu reti membaca kan. Jadi dia dengar, ikutlah dia punya pembimbing dia. Jadi upgrade lagi, ada setengah travel upgrade. Upgrade tak perlu menjerit. Ni Malaysia punya jemaah lah. Jadi dia pakai dekat telinga tu, semua jemaah pakai. Jadi pembimbing tu baca perlahan je, dengar kat telinga. Jadi mereka ikut. Itu upgrade lah. Jadi suara tak dengar lah, tak perlu menjerit kan, sebab semua dekat telinga dah ada. Apa benda tadi panggil benda tu? Apa dia panggil apa? Itulah benda tu. Okey. Jemaah Malaysia paling pemalu lah. Diamnya. Dia sendiri, infradi. Terusnya
رواه مسلم رحمة الله عليه عن جابر رضي الله عنه في كتاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لزم تلبيته. Lazimah tu maksudnya Nabi melazimi talbiyahnya Nabi SAW. Rawat Tirmidzi. Liza. Macam mana berjisan pula? Alif pun tak ada. Hadithah. Ashabi an yarfa'u aswatahum bil ihlal. Wa qala. Jadi talbiyah memang disuruh kuatkan suara. Tapi masa doa perlahan lah. Memang asalnya perlahan. Yang jemaah Malaysia buat tu betul lah tu. Suara tidak dikuatkan masa doa ketika tawaf. Tapi yang mereka kuatkan suara tu adalah untuk tujuan ta'lim, nak ajar. Sebab yang dibawa tu semua bukan semua orang terpelajar. Jadi nak kena ajar macam tu. Wal mar'atu wal mar'atu la tarfa'u sawtaha bal tattasilu ala isma'i nafsiha wa in rafa'athu kuriha. Wal unsa kal mar'ati Khunsa dihukum macam perempuan. Maksudnya tidak mengangkat suaranya. Dalam pakaian macam perempuan juga. Okey. Seterusnya. Jadi lafaz kepada talbiyah. Oh, bawah tu ada. Bawah itu kemudian akan disebut tentang lafaz bagi talbiyah. Allahumma salli. Okey. Baca. Tawafil qudum. Jadi tawafil qudum ni, tawaf qudum ni dia hanya ada kalau orang datang buat haji. Faham? Buat haji ada tawaf qudum. Kalau dia datang, dia masuk Mekah ini sebelum daripada wukuf di Arafah. Kalau orang yang masuk Mekah lepas wukuf di Arafah, maka tawaf tu adalah tawaf ifadah. Faham? Tawaf ifadah ni tawaf rukun lah. Jadi jemaah kita tak buatlah tawaf qudum. Sebab mereka masuk Mekah buat umrah dulu. Jadi umrah ni biasanya bila jemaah umrah sampai, barang-barang akan diparking dekat hotel. Kemudian sampai pukul berapa? Sampai pukul 1. Sampai pukul lewat malam lah sampai kat hotel. Barang diletak kat hotel, kemudian terus pergi masjid untuk buat umrah terus. Sebab jemaah memang sedia pakai ihram ketika tu. Malam tu juga selesaikan. Boleh kalau dia nak tunggu esok lah. Tapi kalau dia tunggu, dia makin lama dia tunggu, makin takut dia langgar larangan ihram. Faham? Jadi jemaah kalau first sampai ke Mekah, simpan barang, kemudian terus, kadang barang letak kat bawah je lobi. Kemudian terus je pergi kali pertama lah, terus melakukan tawaf, kemudian pergi sa'i dan terus tahallul. Khalas, habis untuk umrah yang pertama. Tapi kalau jemaah tu dia datang haji, jadi jemaah yang, kalau jemaah haji kita yang datang haji ni, biasanya kalau dia datang trip lewat lah. Dia datang trip lewat. Dia sampai tu lagi berapa hari sahaja nak wukuf, maka dia buat haji ifrad. Buat haji ifrad iaitu memulakan haji sebelum umrah. Dia datang, masuk masjid, tawaf. Itu tawaf itu adalah tawaf qudum. Faham? Tawaf qudum. Jadi wala tustahabbu talbiyatu fi tawafil qudum. Sebab apa? Li'anna fihi ma tak ada. Faham tak? Talbiyah ni dia punya kaedah dia, kita akan terus talbiyah, atabah talbiyah sampai hotel talbiyah. Bila mula sahaja nak tawaf, berhenti talbiyah, tak ada talbiyah. Sebab apa? Tawaf sudah memiliki zikir yang khas. Talbiyah bukanlah zikir bagi tawaf. Wa fil qadimi tustahabbu fihi wa fis sa'i bila jahrin.
Wala yulabbi fi tawafil ifadah jazman li akhdhihi fi asbab at-tahalluli. Kemudian تستحب التلبية في المسجد الحرام wa masjidil khaifi. ومسجد الخيف بمنى ومسجد إبراهيم بعرفة وكذا سائر المساجد في الجليل ويرفع الصوت فيها. Jadi kena ada lah orang yang mana target orang awam kan, tidak dia khoyat. Masjid Khaif ni masjid kat Mina. Masjid ni dibuka 4 hari setahun. Masjid Khaif ni, masjid kat Mina tu, dia setahun 4 hari buka. Mina pun adalah kawasan yang mana 4 hari setahun dibuka. Kalau sepanjang tahun kosong lah. Kemah-kemah Mina tu, kamu tengok gambar kan. Ni nak dekat mungkin musim haji, sekarang ni orang tak ramai, 60,000 je tahun ni. Tapi kebiasaannya bila dekat musim haji akan dihantar pasukan untuk bersihkan kemah. Yang tinggal setahun penuh debu. Kemah tu dia biar, kemah tu dia permanent. Bila masuk musim haji akan ada pasukan untuk bersihkan kemah tu untuk menyambut jemaah haji. Wallahu a'lam.